Berikut merupakan secara ringkasnya kita bawakan kepada anda semua bagaimana Belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini, yang kalau diikutkan sebenarnya ini merupakan belanjawan kedua yang dibentangkan. Cumanya berbeza kerajaan Malaysia Madani membawakan sebegitu. Apa yang perlu kita fahami tentang skim bantuan kerajaan yang mungkin memberi impak dalam kos sara hidup, terutama sekali bagi mereka yang beberapa golongan kategorinya yang perlu kita fahami. Ini dia 388.1 bilion yang diperuntukkan untuk Belanjawan 2023. Pastinya apa yang ditimbulkan di sini adalah perbezaan di antara Belanjawan 2023 sebelum ini dengan yang dikongsikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan nak dibandingkan dengan Malaysia Madani. Adakah begitu ketara perbezaannya dan bagaimana ianya memberi impak pada financial ataupun kita sebagai individu rakyat Malaysia? Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Yaziz Muhammad Isa, Fakulti Graduasi Sekolah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey Doktor, terima kasih. Kita terus sahaja. Mereka dah tahu apa bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Apa yang kita mahukan adalah perhalusi satu persatu. Terutama sekali yang berbezanya daripada belanjawan sebelum ini adalah STR, sumbangan tunai rahmah, yang diutarakan mengikut pada kategori peringkat gaji, peringkat tangga gaji dan bilangan anak. Bagaimana Prof boleh kongsikan secara fahaman kita bersama untuk STR ini? Okey, terima kasih Hanif. Pertama ialah pada belanjawan yang baru ni, jumlah jaminan kerajaan meningkat daripada 80% sebelumnya, jaminan dari kerajaan kepada kredit yang diberi, pembiayaan diberi. Sebelumnya 80%, tapi pada belanjawan yang terbaru minggu lepas, peningkatan kepada 90%. Okey. Dan sektor-sektor yang ditekankan khususnya adalah sektor-sektor teknologi tinggi, pertanian, penjitilan dan pembuatan, dan dia ditambah satu lagi sektor iaitu sektor non-financial institution, termasuk kredit leasing dan kooperatif. Ini terbaru sebab dari unjuran extension ni kepada sektor kooperatif dan non-financial institution, diharap sektor dua ni dapat memberi pembiayaan kepada penjaja-penjaja kecil dan mikro itu. Ini adalah yang terbaru. Dan inisiatif ini juga pada keseluruhannya jumlah telah meningkat kepada 40 bilion untuk sektor inilah PMKS ini. Okey. Bila kita melihat kepada bantuan yang diberikan, selain daripada itu adalah inisiatif untuk memastikan kos sara hidup itu dapat dikurangkan. Antaranya beberapa isunya adalah mungkin 30% akan dikurangkan dari sudut harga barangan, keperluan yang perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan sendiri untuk memastikan misi untuk mengurangkan kos sara hidup dalam kalangan rakyat itu dapat dilaksanakan. Pandangan doktor melihat kepada ikhtiar ini, bagaimana memberi impak kepada kita sebagai rakyat Malaysia yang sememangnya mengalami tekanan dalam menyara kehidupan pada saat ketika ini? Pada dasarnya, apa yang ditekankan adalah semua bentuk perniagaan ini has to be sustainable lah. Maksudnya perniagaan yang qualified adalah perniagaan yang mana berdaya maju dan boleh menjana aliran tunai. Ya, sama ada kecil dan sederhana boleh menjana aliran tunai supaya dapat membayar balik kewajipan pembiayaan. Jadi dipermudahkan dengan cara banyak institusi kerajaan dan badan-badan seperti bank dibenarkan untuk menyalur bantuan-bantuan ini. Sebab kita masih lagi macam mungkin menganggap sebagai rakyat Malaysia yang mengalami beberapa situasi di mana kos sara hidup yang meningkat naik dan sebagainya. Jadi apabila skim-skim bantuan yang seperti ini dikongsikan,
Adakah itu yang sememangnya sesuai untuk keadaan pada ketika ini? Contohnya reformasi cukai. Sebelum ini mungkin M40 dan juga T20 mengalami satu jelah. Kita tidak ada melihat kepada apa bantuan yang menyebelahi kita. Apabila ada reformasi cukai sebanyak 2% yang dikurangkan bagi mereka yang berpendapatan RM35,000 sehingga ke RM100,000. Jadi reaksi bagaimana untuk dirumuskan? Adakah ianya sememangnya memihak kepada M40 dalam masa yang sama objektifnya adalah untuk menguruskan kembali kekayaan. Mereka yang T20 itu dinaikkan pula cukai sehingga 0.5% hingga ke 2%. Pandangan daripada doktor sendiri melihat pada perkara ini. Penurunan cukai daripada 17% kepada 15% diharap dapat memberi kos yang mana ada living expenses kepada penjaja-penjaja. They have disposable income lah, dan dapat menjana balik pendapatan dan ekonomi. Diorang akan dapat spend sebab duitnya akan ada dan untuk menjana pendapatan di ekonomi. Dan bila cukai itu bersasar, diharapkan dengan cara itu yang lebih beruntung adalah orang-orang yang cukainya lebih rendah. Jadi mereka dapat membeli barangan dengan lebih, dan nilai putaran kewangan di pasaran akan bertambahlah dengan banyaknya aktiviti pembelian. Okey, ini sedikit grafik yang kita kongsikan sebentar tadi, lebih detail bagaimana cara dan juga langkah untuk anda mengetahui kategori-kategori tertentu yang dibolehkan untuk mendapat bantuan-bantuan yang dikongsikan dalam Belanjawan 2023. Berikutan dengan satu lagi bantuan yang sensasi, KWSP. KWSP kalau sebelum ni sememangnya kita melihat kepada kerajaan baharu ini, Malaysia Madani tidak menyokong pengeluaran lagi KWSP dengan memastikan bahawa ada simpanan pada usia tua yang dibolehkan, terutama sekali mereka yang 40 tahun ke atas. Dapat dicerminkan dengan apabila Belanjawan 2023 telah pun diutarakan, sememangnya tidak ada pengeluaran KWSP yang dibenarkan, tetapi bantuan RM500 akan dimasukkan dalam akaun satu, Doktor, untuk memastikan ada simpanan yang berterusan. Jadi bagaimana komen daripada doktor sendiri? Kita sebagai ada yang macam mengundang pelbagai reaksi kan? Jumlah RM500 itu dapat actually menambah keyakinan kepada pencarum supaya mereka lebih bermotivasi untuk menambah pencaruman. Dan ini dapatlah supaya dapat peningkatan dari segi jumlah pencaruman di dalam akaun mereka bila mana mereka retired nanti, bila mereka bersara. Itulah tujuannya, supaya motivasi di pihak pencarum tu akan ada untuk terus bercarum. Bagaimana, doktor, untuk kita melihat kepada cara yang terbaik untuk kita memohon bantuan-bantuan yang telah pun dikongsikan, disalurkan? Contohnya, kita mesti ada syarikat jaminan pembiayaan pinjaman ataupun SJPP, yang ini adalah syarikat di bawah Kementerian Keuangan. Syarikat ini adalah syarikat yang diperuntukkan 20 bilion untuk memberi pinjaman kepada PMKS, ya. So penjaja-penjaja dan masyarakat boleh approach SJPP ini dan meminta di assess permohonannya supaya mereka dapat qualified dan dapat jaminan dari kerajaan. Dan caranya ialah mereka approach bank dahulu, dan bank ni akan membuat penilaian kepada permohonan itu, dan bank tu kemudiannya akan approach dan memohon kepada syarikat SJPP ini. Okey. Ya. Dan SJPP ini akan buat assessment. Misalnya kalau penjaja itu tidak ada collateral, selalunya lah penjaja kita tidak ada collateral atau tidak ada bank slip income.
So dia akan memohon garanti dari kerajaan. So dalam dasarnya lah SJPP ini akan review dan akan review permohonan itu dan akan membuat garanti bagi pihak kerajaan. Ya, sebab SJPP itu di bawah Kementerian Keuangan. Okey. So dan keputusan akan dibuat dan bank akan digaranti oleh SJPP. Okey. Dan aliran pembiayaan itu akan datang dari bank. Okey, apa saranan daripada pihak doktor sendiri melihat kepada keadaan sekarang ini yang boleh membantu pengusaha kecil dan sederhana untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka melalui bantuan yang disalurkan oleh pihak kerajaan? Secara ringkasnya mungkin kata-kata daripada doktor untuk pengakhiran perbincangan kita sendiri. Ya, seperti yang disarankan di dalam bajet yang terbaru ini, disarankan penjitilan sebab ini adalah satu sektor yang mana penjajah-penjajah kecil harus ambil inisiatif ini. Pembiayaan dari segi penjitilan bisnesnya, perniagaannya itu sangat digalakkan dan ada matching grant, ada allocation yang banyak untuk penjitilan perniagaan. Otomasi. Itu salah. Ya, otomasi perniagaan. Itu yang ditekankan because bila kita mahu otomasikan perniagaan kita, sama ada dari level penjajah ataupun medium, dia dapat menjimatkan kos perbelanjaan perniagaan itu sendiri. Yep. Okey, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Yaziz Muhammad Isa, Fakulti Graduasi Sekolah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Kuala Lumpur, berkongsi dengan kita hari ini sedikit memihak pada bagaimana pengusaha-pengusaha di luar sana untuk upgrade ataupun menaik taraf perniagaan anda dengan allocation ataupun peruntukan yang telah pun diberikan. Automasi dan pendigitalan merupakan fokus utama bagi anda semua yang berniaga.